Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we continue with chapter 4.0, slope construction. Okay, slope construction adalah pembinaan ataupun kerja-kerja construction, kerja-kerja untuk dibuat setelah kita ada maintenance, setelah kita ada method dia, kita cari untuk cover prevention the slope dekat yang terpilih tu, slope yang mungkin ada failure apa. Contoh bila ada landslide, macam mana kita nak mengatasi masalah dekat situ. So you apply one method. So method tu memerlukan mengatakan you kena buat gabion wall. Contoh, bila nak buat letak gabion wall, construction yang macam mana yang kita nak. Okay, kenapa pilih gabion wall? Kenapa tak boleh tak pilih RC wall ke, kena MSE wall ke? Kenapa kita tak pilih yang tu? Jadi untuk chapter ini kita akan tengok kesesuaian consideration untuk slope construction ni, InsyaAllah. So untuk learning outcomes dalam topik ini, di mana you all semua boleh describe the important consideration for safe slope design. Untuk mencari consideration, important consideration ni dia ada benda yang you kena consider. Means consideration ni mesti bergantung kepada situasi slope, tempat slope, sekeliling slope. Adakah di tepi lembah, adakah di tepi jalan raya. So consideration apa yang perlu kita tengok, itu yang kita nak terangkan dekat sini. And then at least you can list to consideration for safety slope construction. Okay, design. Yang pertama 4.1 adalah design. Once you dah ada method, since you dah ada method yang you nak apply itu, contoh yang saya bagi contoh tadi, you kata slope itu perlu diletakkan dengan gabion wall. Contoh, bila nak letak gabion wall, why you nak letak gabion wall? Kerana design tertentu. So design dia apa? Generally all man-made slope are designed taking into account the properties of soil. So macam saya cakap lah, dia mesti tahu jenis-jenis tanah kat situ, karakteristik tanah dekat situ, strength dia, unit weight dia, flow of water dia dekat properties of soil ni. Supaya dia tidak memberi masalah apabila kita membuat construction of slope. Jadi properties of soil adalah satu benda yang kita cakap penting. Okay. So properties of soil dekat sini, kalau you tengok ni, properties of soil ni you kena tengok daripada segi C dia, cohesive dia, cohesionless, strength dia, unit weight. You kena tengok dia punya water offlow, you kena tengok dia punya friction. Semua properties yang melibatkan slide kat situ, slope kat situ, mengapa dia menyebabkan dia failure tu, you dah tahu kan sebelum you design, sebelum you apply method tu. Jadi bila method dah ada, you boleh buat design tu. So apa yang nak buat macam mana? So kena ada properties of soil ni lah. Such as design also take into account, okay, bila kita nak buat design ni, apa yang kita kena buat adalah what will be on top and bottom of the slope. Kita tahu bila kita ada failure kat sini, slope failure kat sini, kat atas ni apa dia? Hutan ke, rumah ke, construction ke? So kena tahu apa yang ada dekat top. Sama juga apa yang ada dekat bottom. Itu juga kena consider. Nak baiki dekat sini, kena consider atas bawah ni ada apa. Almost all these design slopes provide a stable slope angle dan juga proper drainage. Ini mungkin kita boleh cadangkan cara yang kita nak apply kat sini. Mungkin kita buat stable slope angle ataupun proper drainage. Okay. So ini types of one of consideration tu lah. Kita mungkin boleh buat stable slope angle ataupun proper drainage. In every case, the greatest attention is always on the control of water.
Kenapa? Worst to worst, memang kita nak design sesuatu, kita kena ambil kira water. Water of flow. Sebab apa? Salah satu punca kegagalan ini mungkin come from the water. So, kita nak tengok bila adanya cadangan buat stable slope angle atau proper drainage, yang paling penting yang kena consider adalah the control of water. How the design, how the method yang boleh control of water. Sama ada kena buat proper drainage yang macam mana. Kena buat stable slope angle yang macam mana. Kat situ kita boleh design dah berdasarkan kepada control, how you control the water. Sebab kita tahu flow air dekat ceruk ni akan bertambah, akan berkurang. Bila bertambah, apa akan terjadi? Dia akan jadi takungan air dan dia akan bagi lack of the strength kat situ. Bila dia berlakunya kekurangan strength kat situ, itulah yang boleh menjadikan slope tu failure. Properly designed and constructed slopes rarely have a problem if they are properly maintained. Nampak tak? Perkataan kat sini adalah maintained. Selepas you buat design, you propose buat design stable angle dan juga you propose buat longkang drainage. Memang betul you dah buat terbaik punya design, you dah buat very good punya design, tetapi dia ada dua kemungkinan kat sini. Benda slope itu boleh terjadi balik dan slope itu tak boleh terjadi balik. Okey, itu ialah kita kena fahamlah, consider macam mana. Okey, kat sini bila sesuatu benda kita dah buat, kita kena ada maintenance. Maksud maintenance kat sini, bila saya ambil contoh, you propose nak buat properly design of drainage, okay? Bila you dah buat longkang, dalam longkang tu, kena pastikan dia di-maintain. Maksudnya, kalau longkang tu ada takungan daun ke, sampah-sampah waste macam mana ke, supposed to be, kita kena clear upkan dia. Supaya tidak ada takungan air berlaku dekat situ. That's why you buat canggih macam mana pun, maintenance kena ada. Therefore, the construction of slope plays a large role in their behavior during the service. Proper slope construction ni dia memberi efek yang sangat panjang ketika pelaksanaan benda yang happen. You dah buat slope tu, you nak pakai berapa tahun? Nak pakai 10 tahun, nak pakai 5 tahun, nak pakai 3 tahun. Semua design tu mesti kita dah masukkan durability times tu dalam masa-masa yang kita dah tetapkan. Supaya apa? Supaya dia boleh beroperasi seperti mana yang kita hendak. Okay? Tetapi badly constructed slope. Badly. Yang teruk. Construction yang teruk. Which little attention has been paid for the practice will require a lot of maintenance since they are easily affected by action of water. Maksud dengan maintenance ni, kenapa benda tu buruk berlaku tadilah. Buruk boleh berlaku disebabkan benda yang sikit, action of water je. Dia tak buat maintenance. Out lah. Example problems relate to the water erosion, seepage and slips. So you kena faham problem of slope ni relate kepada dua benda. Water erosion, seepage and slips. Benda ni tiga you kena faham. Design ini mempengaruhi kepada flow of water ni. Okay. So ini adalah gambaran. Gambaran di mana saya nak suruh you faham. You berkeadaan yang macam mana. Kalau slope A nak kena buat macam mana. Slope B nak kena buat macam mana. So dekat slope A, they have nothing drainage. They have nothing slope angle, just like that. One slope drainage, two slope drainage. Okay, one slope drainage, two slope drainage. So bila two slope drainage, okay, so jadi dekat sini bila dia bagi 1 and 2 slope, nampak kat sini dia ada drain. Okay, dia ada drain. Dia longkang ni. Kat sini dia ada banyak drain. Ini ada banyak drain. What's the difference between slope A and B? Saya nak you fikir dari segi maintenance satu, dari segi kecerunan dekat bawah ni. Strength dia.
Ataupun, yang ketiga saya nak you fikir macam mana air mengalir. Action of water. Okay? Sambil-sambil you fikir tu, saya cerita slope A, slope B. Okay, dah fikir? Dah fikir? So, sama tak jawapan you dengan jawapan yang ada kat slide ni? Slope A, slope B. Kita tengok kepada slope A first. Slope A, dia hanya ada 2 drain. Is faster to construct. Sangat cepat nak construct. Why? Sebab you hanya apply 2 drainage saja. But troublesome in the long run. Mengambil masalah ketika jangka masa panjang. This is because, kenapa? This is because rain falling on the slope face has a long way to go down to the drain below. Ada 2 sahaja. As rainwater taking on the top runs down, it gets the speed and get greater the volume as it joins water falling on the along the rest of the slope. Air cepat. Bila air cepat, hantaman strength dia, force dia tu kuat. Dia tak ada sekatan-sekatan. Terus hentam terus kat bawah tu. Bila hentam terus kat bawah tu, strength itu akan lag. Dan juga dia akan bagi satu efek kepada strength of soil tu. By the time all this water reach the bottom of the slope, the energy developed can be high enough to cause the lower part of the slope to erode. Erode ni fail. And time not only cause the whole slope to fail but also wash away the road. Kalau macam ni dengan jalan-jalan raya pun boleh banjir. Dia boleh banjir. Sebab dia tak ada, you bayangkan daripada atas bawah turun, hentam terus. Kebetulan kereta you lalu. Memang dengan hantam kereta you dia tu hentam. Faham? Okay. But this is different to the slope B. Okay. This one. Slope B. Banyak stuck kat sini kan. Drain kan. Okay. So drain consists of a series smaller slopes such that all water falling on the smaller slope all water falling on the small slope face has a much smaller distance to travel. Maksudnya, dia nak sampai ke bawah, daripada top ke bottom, nak sampai ke bawah tu, air dah masuk ke ruang-ruang lain dulu. Dia dah start ke atas, ke bawah. Dia bukan direct. Jadi, dia tidak menghentam secara kuat sampai ke bottom. Dia pergi singgah 1, dia singgah 2, dia singgah 3. Dia banyak tempat penyinggahan dia. And cannot develop enough energy to destructive. Dia tidak mempunyai force yang tinggi untuk merosakkan bahagian bawah tu. And air tu tidak akan direct terus pergi ke root tu. Water from each face ni, dia akan channel away via drain along the bench and so value of water never gets a height for fast enough to be destroyed. Dia tidak dapat memusnahkan yang bahagian bawah tu sebab dia dah bagi satu lapisan. Air tu dah dia split away from the air rainfall tu, dia dah split kepada drainage yang dah ada tu. Numerous problems that may be created when using slope A are eliminated or reduced by simply provide slope feature like smaller slope face, bench and drains. So the best way adalah kalau kita banyak 2 kaedah ini semuanya mengambil kira action of water. Okay. Tengok pada figure 1 point ni, ideal design of a mid slope. Dia seperti gambar rajah B tadi. Refer to figure. The design provide the control of water. Macam saya cakap, A ke B ke, bila kita nak design, please make sure control of water. Action of water. Mesti berfikir atau mesti ambil kira action of water. For surface runoff and around the slope from the crest to bottom to slope. Yang pertama, control of water surface. Yang kedua, kena tengok sekeliling top and bottom tu ada apa. Crest ni adalah top daripada atas sampai bawah of the slope. Kena tengok sekeliling. Kena tengok kesesuaian sekeliling. Ini adalah LO number 2 ni. Consideration to should be designed. First, action of water. Yang kedua adalah around road slope tu ada apa.
The ideal design consists of a series smaller slopes, such as the all water falling on the smaller slope face, much a smaller distance to travel and cannot develop enough energy. Dia bagi B tu adalah yang paling bagus sebab dia ada sekatan-sekatan. Dia tak direct. Water from its face channel away, dia ada drain along the beach. Water yang dah jatuh kat channel 1, channel 2, channel 3 tu, dia akan bagi flow water secara sequence yang bukan memerlukan force yang tinggi. Dan dia tidak akan memusnahkan bahagian bawah ataupun di sekeliling sehingga menyebabkan dia destruktif. Okay? Dia tak akan musnahkan. Dia akan menyesalkan kita kurangkan dia punya force tu. Okay? So, dekat sini, apa yang you perlu consideration, dia ada dua benda. Banyak sebenarnya. Kena fikirkan keadaan soil properties, kena fikirkan sekeliling, semua kena fikir. So, dekat situ dia ada banyak kat situ. So, apa yang saya suruh you tekankan kat sini, the worst of part you must to consider when you want to design the slope is action of water. Flow of water at the slope. And apa yang ada di sekeliling, yang nombor 2, consideration yang perlu difikirkan, apa yang ada di sekeliling, apa yang ada di sekeliling flow of water tu sendiri. Apa yang ada di sekeliling daripada crest to the bottom. Apa yang ada, pokok ke, tanaman rumah ke, rumah orang ke kat bawah, semua tu kena consider. So, class, you nak design untuk slope must be have more part, the major part yang should be considered for factor of safety dia ada 2, action of water and surrounding of the top and crest. Crest and bottom. Okay, class, that's all for the slope construction for the 4.1 design. We continue at the 4.2 next slide, insyaAllah. Thank you. Assalamualaikum.